Hai pelajar. Hai cikgu. Kamu bersama rancangan PDPC bersama murid pada siri yang ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Pagi ini kita akan bincangkan berkenaan dengan matlamat dan objektif yang terdapat dalam DSKP. Objektif yang pertama iaitu mempunyai kesedaran terhadap perkembangan reka bentuk pembangunan produk serta sesuai dengan kehidupan. Jadi kamu saya dah dedah dah berkenaan dengan produk-produk mekatronik selain daripada kereta kawalan jauh. Jadi yang dikatakan perkembangan reka bentuk pembangunan produk sesuai dengan kehidupan, maksudnya kamu didedahkan pada produk reka bentuk dan teknologi bagi produk-produk yang belum kamu lihat lagi. Selain daripada yang saya katakan tadi, iaitu berkenaan dengan kereta. Jadi pagi ni kita akan bincangkan perkara yang kedua. Kamu akan memperolehi kemahiran menggunakan peralatan, bahan dan perisian komputer yang sesuai dalam menghasilkan sesuatu produk. Jadi saya akan nyatakan berkenaan dengan komponen yang terdapat pada papan litar elektronik. Jelas? Jadi beberapa komponen yang terdapat dalam litar elektronik saya akan terangkan satu persatu berkenaan dengan kefungsian bagi setiap komponen yang terdapat di dalam papan litar elektronik tersebut. Saya akan menunjukkan berkenaan dengan satu perkara yang dikatakan kebat. Jadi kebat yang saya akan terangkan kepada kamu di mana sebahagian daripada maklumat tidak ada di dalam buku teks. Dalam buku teks tingkatan 2 muka surat 90, ia hanya menyatakan komponen dan simbol serta fungsi. Jadi jika kamu tidak ditunjukkan yang menerangkan kefungsiannya, kemungkinan kamu boleh baca tapi kamu tidak faham. Jadi hari ini saya masukkan unsur-unsur kemahiran kebat. Yang dikatakan kebat iaitu pemikiran kritis dan kreatif. Saya sebagai seorang guru, saya juga perlu mempunyai pemikiran yang kritis dan kreatif. Bagaimana saya akan tunjukkan kepada kamu pembelajaran ataupun PDPC dalam kelas yang saya masukkan unsur-unsur kebat. Baik, kita pergi ke meja depan untuk saksikan. Saya akan tunjuk kepada kamu berkenaan dengan kefungsian ataupun fungsi bagi komponen. Saya akan tunjuk kepada kamu apa yang dimaksudkan dengan pengatur caraan. Jangan lupa Like, subscribe dan share. Jadi kita tengok berpandu pada buku kuning. Baik, di sini saya tunjukkan kepada kamu papan litar elektronik. Ini nama dia papan litar elektronik. Kita dah ambil dah satu ya, daripadanya adalah sistem elektrik. Kamu dah faham kan? Sistem elektrik dia mempunyai sumber. Dua sumber yang kita gunakan untuk menggerakkan komponen elektronik, iaitu arus lalik dengan arus terus. Yang kedua mesti ada mekanikal. Yang bergerakkan secara automatik, dia mesti menggunakan komponen elektronik. Jadi beberapa komponen elektronik yang harus kita tahu iaitu fungsi dia yang penting. Sebab jika kamu tak kenal komponen elektronik, maka kamu tak boleh nak jawab fungsi dia. Jika kamu merujuk pada komponen elektronik di tingkatan 2 dia ada, tapi kamu tak dapat nak jelaskan apa fungsi. Saya bagi tahu kepada kamu, nanti saya akan tanya kamu di mana tempat ataupun komponen itu. Kita ada switch. Kamu perhatikan, ini adalah litar elektrik yang menggunakan komponen yang dikatakan sebagai switch. Switch yang terdapat pada litar ini dinamakan switch pisau. Ia digunakan untuk menyambung dan memutuskan bekalan elektrik. Saya akan menunjukkan litar elektrik yang dinamakan sebagai litar tertutup. Apabila litar tertutup, arus elektrik akan mengalir. Kamu perhatikan, iaitu mentol menyala. Apabila mentol menyala, ini menyebabkan sambungan arus elektrik pada komponen ataupun peranti yang telah disusun mengikut fungsi seperti mana yang kita kendaki, iaitu mentol menyala. Yang kedua berkenaan dengan litar terbuka. Jadi kamu akan perhatikan apa yang dimaksudkan berkenaan dengan litar terbuka, iaitu litar yang tidak mempunyai satu kitaran lengkap bagi arus elektrik mengalir dalam litar elektrik tersebut. Jadi kita perhatikan mentol, ia akan terpadam. Contohnya mentol menyala apabila switch ditutup. Yang kita gunakan switch pisau. Switch pisau ini dalam litar dikenali sebagai switch tertutup, di mana arus elektrik boleh mengalir. Kamu akan lihat mentol
menyala, padam. Menyala, padam. Apa yang kita lihat di sini, suis dalam keadaan terbuka ataupun lita terbuka. Apabila lita terbuka, arus elektrik tidak boleh mengalir ataupun melengkapkan lita. Sekarang kita saksikan. Okey, kita tengok pergerakan arus elektrik sekarang keadaan tertutup. Apabila lita tertutup, arus elektrik akan bergerak daripada mentor 1, mentor 2, mentor 3 dan seterusnya melengkapkan lita, dan kita akan pati di sini mentol akan menyala. 3 mentol akan menyala. Itu yang dimaksudkan fungsi bagi suis. Kamu boleh lihat beberapa jenis suis yang terdapat di bengkel kita. Suis yang punat, kita namakan bahagian ni adalah penekan dia ataupun punat. Punat yang berwarna merah dikenali sebagai suis tekan tutup. Apa yang dimaksudkan suis tekan tutup? Apabila kita menekan punat ini, arus elektrik akan mengalir daripada terminal 1 ke terminal 2. Dan yang ini pun serupa, kita namakan dia sebagai suis tekan tutup. Bila kita gunakan suis tekan tutup, maka ia akan mengalirkan arus elektrik. Jika punat dia berwarna hitam, ini bermaksud iaitu kita kenali sebagai suis tekan buka. Suis tekan buka seperti mana yang kita lihat tadi pada lita elektrik, di mana arus elektrik tidak boleh mengalir menyebabkan mentol akan terpadam. Dan yang ini pun serupa, sama juga. Ini adalah suis tekan tutup. Apabila kita tekan, arus elektrik akan mengalir. Itu fungsi bagi suis. Dan yang ketiga, ini dinamakan sebagai suis mikro. Apa fungsi suis mikro? Suis mikro mempunyai 2 fungsi, iaitu dapat bertindak sebagai suis tekan tutup dan juga suis tekan buka dalam satu perumah yang sama. Jika kita bandingkan dengan suis tekan tutup ataupun suis tekan buka. Yang ini kita akan lihat 3 kaki. Kaki yang pertama ini dinamakan sebagai kaki common. Kaki yang kedua dikenali sebagai normally open. Normally open bermaksud dalam keadaan begini, kita perhatikan bahawa arus elektrik tidak akan mengalir. Yang ini adalah normally closed. Kita ringkaskan istilah normally open dengan normally closed dengan meletakkan NO. N sebagai normally, O adalah open. Kaki di yang ketiga adalah dikenali sebagai NC ataupun normally closed. Nanti saya akan tunjukkan berkenaan dengan bagaimana kaki-kaki tersebut boleh berfungsi melalui PowerPoint. Merujuk pada SP dalam DSKP tingkatan 2.4.2 menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikropengawal ataupun microcontroller, iaitu yang dinamakan sebagai peranti input digital dan juga peranti input analog. Jadi yang saya akan bincangkan bersama kamu iaitu berkenaan dengan peranti input digital. Peranti adalah sejenis suis tekan tutup dan juga suis tekan buka. Ada juga yang dikenali sebagai micro switch ataupun dikenali sebagai limit switch. Merujuk pada SP dalam DSKP, peranti input digital adalah switch, sama ada switch tekan tutup ataupun switch tekan buka. Dan yang ketiga adalah switch micro. Ini adalah yang dikenali sebagai peranti input digital. Dan juga kita ada penderia pergerakan dan juga penderia air. Penderia adalah sensor. Switch tekan buka ataupun switch tekan tutup. Jadi kita tengok skrin, iaitu menghasilkan isyarat kepada mikropengawal dalam bentuk digital ataupun mengawal arus untuk menyambung dan memutuskan bekalan elektrik. Jadi kita tengok punat yang berwarna merah dikenali sebagai switch tekan tutup. Kamu perhatikan berkenaan dengan yang dikatakan switch tekan tutup, di mana apabila kita tekan, terminal ini akan menyambung, iaitu terminal 1 dan juga terminal 2 ataupun yang dikenali sebagai tamatan. Ia digunakan pada loceng rumah ataupun loceng bas, ataupun kita menggunakan peralatan-peralatan elektrik. Dan yang kedua iaitu switch tekan buka, di mana punat penekannya adalah berwarna hitam. Apabila kita tekan switch ataupun kita tekan punatnya, penyambungan antara terminal 1 dengan terminal 2 akan terbuka.
menyebabkan arus elektrik tidak boleh mengalir. Ini digunakan pada peti sejuk ataupun pintu kereta. Apabila pintu tertutup, lampu ataupun yang kita tengok LED yang terdapat pada kereta ataupun peti sejuk tidak boleh mengalirkan arus elektrik, menyebabkan mentol ataupun LED akan terpadam. Apa yang dimasukkan dengan micro switch? Micro switch ataupun yang dikenali sebagai switch limit, iaitu dia mempunyai dua fungsi. Yang pertama bertindak sebagai switch tekan tutup dan juga switch tekan buka. Tadi saya nyatakan berkenaan dengan common yang kaki nombor 1 dan kaki nombor 2 ialah normally open dan kaki nombor 3 adalah normally close. Jadi kita saksikan apabila arus elektrik mengalir di sini, jika kita tidak menekan pada micro switch, arus elektrik akan mengalir melalui normally close. Ini menyebabkan normally open tidak akan mengalirkan arus elektrik. Pada kaki ini kenali sebagai kaki common dan yang ini adalah kaki normally open, yang ini adalah kaki normally close. Sekarang kita tidak penekan bagi micro switch. Jadi arus elektrik bila kita sambung pada kaki common ni, dia akan mengalir kepada normally close. Baik, kita saksikan lebih dekat di mana kaki-kaki komponen tersebut. Ini adalah kaki common, ini adalah kaki normally open, ini adalah kaki normally close. Jika kita tidak tekan pada penekan micro switch, arus elektrik dapat mengalir melalui kaki normally close sahaja. Ia digunakan sebagai pintu pagar ataupun memberhentikan pengaliran arus elektrik kepada pintu pagar automatik yang dikatakan sebagai switch limit. Baik, cuba pelajar perhatikan kaki common. Di sini ada spring, di sini adalah sesentuh. Sekarang dalam keadaan yang tidak ditekan pada penekannya, spring ini ataupun sesentuh ini akan menyentuh pada kaki normally close. Pada kaki normally open, ini adalah sesentuh bagi kaki normally open. Jadi maka arus elektrik tidak boleh mengalir. Sekarang arus elektrik masuk di sini dan terus di sini dan terus sini dan masuk kepada kaki dan masuk pada kaki normally close. Baik, kamu faham dan perhatikan. Apa yang saya nak katakan kepada kamu, ada 3 terminal ataupun tamatan. A adalah common, iaitu common tamatan sambungan asas. B normally close, iaitu NC, tamatan sentiasa tertutup. Dan C adalah normally open, iaitu tamatan sentiasa terbuka. Ini adalah yang mengatakan bahawa cara switch micro berfungsi. Jadi kita tengok di sini, cuba pelajar-pelajar perhatikan. Ini adalah punca bateri pada terminal positif. Dia akan mengalir melalui kaki common dan akan mengalir melalui sesentuh, akan mengalir terus kepada kaki NC, menyebabkan mentol akan menyala. Dalam keadaan ini kita kenali sebagai switch ataupun litar tertutup. Keadaan sesentuh pada NC ketika itu dia adalah litar tertutup dan mentol menyala disebabkan litar tertutup ataupun litar lengkap. Dan yang ketiga, apabila penolak ditekan, sesentuh akan turun dan menyentuh tamatan normally open, maka mentol akan terpadam pada kaki yang terdapat pada MC. Sebab sekarang kita tolak. Bila kita tolak, sesentuh ni akan turun ke bawah. Baik, kita saksikan raja yang lebih jelas. Baik, kamu saksikan pada raja yang kedua. Apabila tool penolak ditolak ataupun ditekan, menyebabkan sesentuh yang ada di atas tadi akan turun ke bawah. Bila dia menurun ke bawah, menyebabkan tamatan pada NO ataupun normally open akan tertutup. Ketika itu, tamatan pada NC akan terbuka, menyebabkan mentol tidak boleh menyala. Itu dah yang dikatakan penerangan berkaitan dengan micro switch. Keadaan sesentuh ketika itu pada kaki NC. Dan yang kedua, apabila penolak ditekan, sesentuh akan turun dan menyentuh tamatan pada normally open, menyebabkan mentol tidak akan menyala. Jadi mentol tidak menyala disebabkan litar terbuka. Baik, saya harap pelajar faham berkenaan dengan fungsi yang terdapat pada papan litar elektronik. Sensor juga dikenali sebagai switch. Apabila tool dilepas, mentol akan menyala semula. Jadi keadaan ini akan berulang-ulang. Baik, kita lihat satu lagi contoh yang saya akan tunjuk kepada kamu. Yang ini dikenali sebagai macro switch.
Micro switch ini saya sambungkan kepada normally close. Jadi apabila kita tidak menekan bahawa litar adalah lengkap. Sekarang litar kita tidak lengkap sebabkan switch toggle saya off. Sekarang keadaan litar tertutup. Sekarang litar terbuka, sekarang litar tertutup. Apa yang kita dapat dengar, apabila litar terbuka, maka tidak ada kesan bunyi. Bila kita tutup switch, maka ia akan dapat dengar kesan bunyi. Jadi switch tekan tutup ataupun switch tekan buka, ini bermaksud apabila switch tekan tutup, kita namakan sebagai on. Yang ini kita off, yang dikenali sebagai switch tekan buka. Jadi ini adalah sebahagian daripada switch yang tidak terdapat di dalam buku teks ataupun tidak dinyatakan secara sepenuhnya. Tetapi dalam DSKP memang dinyatakan berkenaan dengan switch. Pembelajaran secara kebat di mana guru akan menunjukkan selain daripada apa yang terdapat di dalam buku teks. Kita akan saksikan sebahagian lagi komponen-komponen yang terdapat di dalam papan litar elektronik. Baik, kita perhatikan papan litar elektronik yang terdapat dalam buku tingkatan 2 iaitu papan karet. Merujuk muka surat 82 buku teks tingkatan 2. Kita menggunakan ada dua jenis papan yang kita gunakan. Yang pertama, kita gunakan papan Manecode ataupun dikenali sebagai karet, dan juga satu lagi papan yang kita gunakan papan Arduino. Jadi keputusan Sekolah Menengah Kebangsaan Baling, kita menggunakan papan Manecode sebab ia adalah paling mudah untuk menyelesaikan masalah, iaitu mengenal pasti masalah inventif pada penambahbaikan pada produk mekatronik atau produk penghasilan. Kamu juga boleh merujuk berkenaan dengan fungsi switch ataupun komponen elektronik pada buku Kemahiran Hidup tingkatan 2 muka surat 40 dan 41. Ini adalah buku Kemahiran Hidup bersepadu tingkatan 2. Semua maklumat berkenaan dengan ilmu, berkenaan dengan komponen dan juga fungsi komponen, kita boleh rujuk pada buku Kemahiran Hidup bersepadu. Ini nama dia mikro pengawal. Ini adalah komponen elektronik mikro pengawal. Apa yang dimaksudkan dengan mikro pengawal? Mudah ya. Nanti saya terangkan kamu. Jadi sistem yang ketiga adalah mikro pengawal. Baik, saya nak bagi kamu faham mikro pengawal. Pelajar boleh tengok buku teks muka surat 10 yang berkenaan dengan pengaturcaraan. Jadi saya akan menerangkan apa yang dimaksudkan pengaturcaraan. Jadi papan yang boleh menerima pengaturcaraan yang sedia ada, iaitu kita tengok yang warna biru dinamakan papan iaitu Arduino, yang warna merah adalah papan litar elektronik Manecode, dan warna hijau kita ada papan litar elektronik Salad. Jadi tiga di antara papan-papan berikut, papan elektronik, dia boleh membaca pengaturcaraan mengikut yang telah diaturkan. Jadi di sini ada beberapa jenis pengaturcaraan, iaitu proses untuk membangunkan aturcara komputer dengan menggunakan coding. Dia ada coding, dia ada Visual Basic, dia ada Java dan dia ada C++. Bahasa pengaturcaraan coding menggunakan kod berbentuk teks. Itu dimaksudkan dengan pengaturcaraan. Jadi, apa bahasa pengaturcaraan ataupun dalam bentuk apa pun, kamu hanya mengetahui bahawa mikro pengawal dia boleh baca apa-apa jenis pengaturcaraan yang saya sebut tadi. Iaitu saya ulang lagi, pengaturcaraan adalah aturcara komputer dengan menggunakan coding. Yang pertama. Yang kedua menggunakan Visual Basic. Yang tiga menggunakan Java. Dan yang keempat menggunakan bahasa C++. Sama juga dengan bahasa manusia. Manusia mempunyai macam-macam bahasa. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris, ada bahasa Jepun, ada bahasa Cina, ada bahasa India, ada bahasa Kadazan dan sebagainya. Jadi jangan kamu terperanjat. Nanti kamu pergi ke England, kamu tengok ataupun kanak-kanak umur 3 tahun boleh cakap bahasa Inggeris. Kamu tahu, hebatnya orang putih ni. Boleh cakap, umur 3 tahun cakap Inggeris. Jangan terkejut sebab dia memang bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggeris. Tapi tiba-tiba jika kamu pergi ke England, tiba-tiba ada kanak-kanak umur 2 tahun boleh cakap Melayu, bolehlah kamu buat.
Hebatnya. Anak orang putih ni boleh cakap Melayu. Cakap orang putih, cakap Cina, cakap Jepun. Itu yang dikatakan papan litar elektronik yang boleh menggunakan berapa jenis bahasa. Ada papan litar yang menggunakan satu bahasa saja. Dia tak boleh mengenali bahasa lain. Selain daripada papan litar elektronik, kita boleh tengok pada PLC, iaitu Programmer Logic Control, yang saya buat pada robot saya ketika dulu. Saya tidak menggunakan coding. Saya tak gunakan visual. Saya gunakan kod yang boleh PLC tu faham. Jadi saya nak bagi contoh. Sekarang saya nak bagi contoh kepada kamu. Tengok saya nak bagi contoh dari segi bahasa supaya kamu faham apa yang dikatakan menggunakan bahasa. Yang digunakan bahasa pengatur caraan. Sekarang saya nak memudahkan kamu mengenali tentang bahasa. Yang pertama kita namakan bahasa pengatur caraan. Bahasa pengatur caraan ialah digunakan pada papan litar elektronik saja. Tapi bahasa manusia, dia mempunyai berbagai-bagai jenis bahasa. Okey. Jadi saya akan tunjuk kepada kamu. Mata kamu sebagai input. Input ni dia akan mengesan apa bahasa yang kamu akan baca. Jadi otak kamu adalah sebagai proses. Jadi kalau kita berbalik pada papan litar pengatur caraan, saya perlu buat pengatur caraan sebagai input bagi tiap produk yang dikatakan produk mekatronik ataupun produk robotik. Bila dia membaca, input dia telah membaca apa arahan, maka proses yang dilakukan oleh mikro pengawal. Maka mikro pengawal akan memberi isyarat pada output untuk bergerak motor dan sebagainya. Sama juga dengan manusia. Mata kamu sebagai penderia. Memanglah mata penderia. Infrared pun kita nama dia sebagai penderia. Penderia kamu membaca pengatur caraan. Apa yang saya tulis. Dan otak kamu akan memahami. Akan melakukan apa arahan. Sama ada arahan tu melalui pergerakan ataupun arahan melalui percakapan ataupun mengeluarkan bunyi. Maka kamu akan jalankan output. Itu output yang kamu dapat daripada pengatur caraan. Sama juga jika kamu melakukan sesuatu kerja yang kamu gunakan otak kamu, otak kamu akan menghantar ataupun melakukan proses supaya output dapat berjalan dengan baik. Baik, saya nak bagi contoh yang berkenaan dengan yang dikatakan pengatur caraan. Jadi kamu sebagai mikro pengawal. Baik, saya akan tunjukkan kepada kamu berkenaan dengan yang dimasukkan bahasa pengatur caraan. Jadi bahasa pengatur caraan dia mudah. Jadi kamu adalah sebagai mikro pengawal. Penderia kamu mata? Boleh baca? Sebab apa tak boleh? Tak faham. Ini yang dikatakan salah satu daripada pengatur caraan yang saya kenali sebagai yang dikatakan sebagai coding Visual Basic ataupun Java ataupun bahasa C++. Hanya orang ataupun papan litar elektronik yang tertentu saja boleh baca benda ni. Deconidation. Deconidation tu maksud dia. Okey, saya bagi bahasa yang paling mudah kamu faham. Angkat tangan. Nampak tak? Kamu penderia kamu sekarang ni sebagai penderia kamu adalah mata. Kamu baca, angkat tangan. Maka proses kamu angkat tangan, betul tak? Kamu tak keluar pun suara, betul tak? Saya yang kata kat kamu angkat tangan. Sebab yang ditulis di sini adalah angkat tangan. Okey, kita mula sekali. Angkat tangan. Baik, itu dikatakan bahasa pengatur caraan. Nampak tak? Jadi tangan yang kamu angkat adalah sebagai input ke output? Output. Baik, otak kamu sebagai apa? Proses. Mata kamu sebagai apa? Input. Yang saya tulis ANGKATTANGAN apa dia? Pengatur caraan. Senang tak? Senang tak? Saya nak tanya kamu senang tak? Baik, saya bagi lagi satu bahasa. Saya nak bagi kamu adalah bahasa Jepun. Cuba baca. Saya nak kamu buat sebutan. Output kamu adalah sebut. Bukan output kamu sebagai angkat tangan. Sebut. Maksud dia kamu mengeluarkan suara. Okey, baca. Boleh tak?
Tak boleh. Saya seorang yang boleh baca. Saya ni semua boleh baca. Maksudnya papan litar elektronik yang ada pada saya boleh baca semua. Papan litar elektronik yang ada pada kamu hanya boleh menggunakan bahasa tertentu ya. Kamu boleh pilih lah C++, Java, Basic ataupun Visual ataupun kamu gunakan coding. Sekarang ni saya tulis di sini Sensei Shukri Ga Daisuki. Faham tak? Tak faham juga. Apa yang kamu faham? Sensei Shukri Ga Daisuki. Cikgu Syukri. Kamu kenal Cikgu Syukri ya? Daisuki? Suki dalam bahasa Jepun suka. Senang ya. Maksud dia, jika saya tulis pengatur caraan yang kamu boleh baca, cuba kamu baca. Saya suka Cikgu Syukri. Dalam bahasa Jepun dia sebut apa? Sensei Shukri Ga Daisuki. Saya suka Cikgu Syukri. Maksud dia Ga Daisuki ni saya paling suka lah. Kamu paling suka Cikgu Syukri sebab Cikgu Syukri pandai mengajar. Betul tak? Kalau kamu tak suka Cikgu Syukri, kamu sebutlah tak suka Cikgu Syukri je lah. Tapi bila kamu suka Cikgu Syukri, kamu akan sebut suka Cikgu Syukri. Okey. Ini dikatakan bahasa pengatur caraan. Jadi selalunya bila saya nak bagi pelajar faham, saya suka buat dua kombinasi. Yang pertama kepada produk, yang kedua kepada contoh. Contoh yang saya boleh bagi kat kamu supaya kamu betul-betul faham. Jadi tidak semestinya di mana dikatakan pengatur caraan mestilah menggunakan bahasa C++. Jadi apa yang saya tengok dalam video yang dibincangkan melalui syarikat swasta sangat menyedihkan. Terpaksa dia menggunakan teropong ajaib untuk melihat dia close up dalam buku teks RBT. Baik, muka surat berapa pada buku tingkatan 2 yang ada papan litar karet tu ataupun papan litar warna merah tu, Manic Code 17. tingkatan 2. Siapa ada buku tingkatan 2? Itu tingkatan 3. 82. Baik, saya nak terangkan kepada kamu. Oleh kerana YouTube ni bukan satu siri yang boleh dikawal. Jadi bila siri yang tidak boleh kawal, satu syarikat dia close up. Dia menggunakan teropong Doremi. Tiba-tiba dia kata pengatur caraan dalam buku teks bukan mikro pengawal. Yang menyaksikan video YouTube bagi syarikat tersebut melebihi daripada 6,000 student. Maksud dia 6,000 student telah diperdayakan oleh seorang ataupun oleh syarikat tertentu untuk kepentingan diri. Jadi saya minta kepada kamu, jika kamu terpengaruh mengatakan pengatur caraan yang terdapat dalam buku teks bukan mikro pengawal, harap kamu bertaubat daripada sekarang. Tahu taubat? Tahu. Maka kamu daripada 9,000 pelajar kena tipu. Sangat menyedihkan. Saya cukup sedih. Patutnya cikgu saja yang mengetahui. Saya boleh bercakap sebab saya adalah seorang cikgu yang mengajar di Sekolah Menengah Baling. Jadi kalau cikgu, takkan cikgu nak ajar benda yang silap kepada pelajar. Jadi saya minta yang menonton YouTube tersebut, iaitu penghasilan produk bagi tajuk mekatronik, harap bertaubatlah. Baik, merujuk pada buku teks tingkatan 2, muka surat 108, ada CEO ataupun orang perseorangan yang mengatakan bahawa muka surat 108 pengatur caraan yang ada dalam buku teks salah. Jadi beliau asyik mengatakan DSKP salah, buku teks salah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan pengatur caraan, itu yang kita sebut tadi. Pengatur caraan adalah bahasa. Jika kita tengok muka surat 109, di mana pengatur caraannya adalah lampu kawalan penderia cahaya, iaitu yang kedua adalah read controller. Yang ketiga, jika C ataupun analog input 1, iaitu lebih daripada 150. Yang keempat, di out 1 on. Yang kelima, and if. Dan yang keenam, if C analog input 1
kurang daripada 150. Dan yang ketujuh, dia out of. Dan yang ke-8 adalah and if. Dan yang ke-9 adalah go to. Saya nak suruh kamu buat pengatur caraan. Gunakan handphone sebagai pengatur caraan. Dan kita akan aplikasikan kepada papan tak elektronik yang jenis yang terdapat dalam buku teks, iaitu yang warna merah. Jadi jika kamu boleh menghasilkan pengatur caraan, tiba-tiba produk kita boleh berjalan secara automatik, itu yang dikatakan bahasa. Sebenarnya ramai di kalangan pelajar-pelajar dia tidak faham, dia terus tengok belajar melalui YouTube. Jadi bila dia belajar melalui YouTube, kita tahu bahawa kadang-kadang pembekal mengambil kesempatan. Seolah-olah dia menyalahkan bahawa DSKP salah dan buku teks salah. Sebenarnya DSKP tak salah sebab DSKP adalah kebat. Jadi bila DSKP kebat, dia tulis itu adalah memahami tentang pengatur caraan. Terpulanglah kepada cikgu. Jika cikgu memilih Arduino, dia still carry on lah. Jadi kalau cikgu nak pilih Manicode, pilihlah. Jadi saya menggunakan Manicode. Baik, saya menggunakan pengatur caraan jenis coding. Jadi apa yang dikatakan jenis coding dan juga 109. Baik, ini adalah pengatur caraan. Dia ada banyak jenis pengatur caraan. Sama ada kita nak gunakan bahasa C++ kan, ataupun kita nak guna coding. Coding adalah bahasa C++. Cuma kita ringkaskan dia. Nak mempermudahkan supaya dia lebih mudah. Jadi saya mengambil keputusan untuk memberi ilmu kepada kamu menggunakan papan litar elektronik jenis Carrot ataupun Manicode sebab dia adalah mudah. Jadi yang dikatakan mudah, saya minta Azim dikendaki membuat satu pengatur caraan, iaitu kita akan buat alat kawalan jauh untuk menyalakan tiang lampu ini. Mula apa yang kita nak tengok, nak buat pengatur caraan. Jika lampu boleh hidup, ini menunjukkan bahawa itulah dikatakan pengatur caraan. Okey. Kita nak ambil yang pertama, kita nak tengok handphone kita adalah sebagai alat kawalan. Okey. Kita kira berapa minit? Jika kita nak bandingkan dengan pengatur caraan lain yang ada dalam pasaran, kita yang sekolah menengah baling kita gunakan coding. Coding adalah pengatur caraan bahasa C++. Cuma kita ringkaskan dia supaya dia lebih mudah. Jadi saya gunakan coding di peringkat awal sebagai basic kamu mengenal pengatur caraan. Jadi bila kamu pergi ke mana-mana nanti, kamu boleh gunakan apa jenis pengatur caraan. Asalkan dia boleh mengawal ataupun melakukan sesuatu kerja secara automatik kepada produk yang dinamakan produk mekatronik. Jadi kamu tahu kan produk mekatronik kan? Produk mekatronik dia mestilah mempunyai sistem yang dikatakan sistem ilmu yang terdapat dalam mekatronik. Mesti ada sistem elektrik, sistem mekanikal. Dan yang ketiga adalah dia boleh bergerak secara automatik. Okey, dah siap Azim? Dah. Okey, kamu okey, saya baca dulu, tengok betul tak? Button A1 show on. Okey. If button A1 press. Okey. Dot 1 on. Di out lah kamu sebut di out. The out 1 on. Ha. Background color white. And if. And then we have to change it. This one. Change yang mana? Change number background. 6 until number 10. Okey, tukar. Okay, I win. Bukan lah. Yeah. Nak mesti yang nombor 10. Bukan. Benda apa nak buat? Ni nak ubah. Nak ubah. Ya ni. Okey, dah siap? Belum. Tak. Tak kalau 3. Button B2, B2. Cuba kamu ubahkan background white tu kau bagi jadi warna lah, sama ada merah ataupun hijau. Pink. Jadi bila on hijau, bila off dia jadi merah background. Supaya kita dapat bezakan. Kalau putih tak apa nak cantik sangat kan. Dia tidak mencerlahkan. Okey. And if go to. Dah. Wait. Just one more time.
Okay, finish. Finish. Yes, Okey, I'm kamu done. run. Kejap. Kamu run. Okey. Okay, kita tengok button keluar dah. Baik, kita fokus tentang Bluetooth. Okey. Dia sedang membaca Bluetooth yang terdapat pada papan data elektronik. Sat. Oh. Okey, kamu bubur 1, 2, 3, 4. Okay. Okey. Dah. Ada button tak di situ? Ada? Background kamu letak putih. Okey, tak apalah. Okey, sepatutnya nak bagi cantik lagi button untuk A1 ni dengan A2 nanti kamu ubahlah. A1 jadikan dia warna merah dan A2 dia jadi warna kamu tekan macam tu. Baik. A2 B2 A1 itu okey, merah. Okey, off, on, off, on. Baik, nanti yang warna pink ni kamu akan ubah pada hijau. Jadi hijau ni menunjukkan bahawa dia on. Baik, kita tengok pada produk kita. Baik, on, off, on, off, on, off. Baik, kamu faham kan apa yang dimasukkan dengan pengatur caraan? Jadi bila kamu buat sesuatu bahasa kepada magnet code, jadi lampu tadi boleh menyala secara automatik tanpa menggunakan kabel. Okey, nampak tak? Cuba kamu angkat telefon kamu tu, handset tadi, kamu petik on, switch off, on. Ada tak kita gunakan kabel untuk sambungan? Dah. Kita gunakan maya. Main dulu bagi puas. Ini adalah kita membuat pengatur caraan smartphone sebagai input dan memberi isyarat kepada mikro pengawal. Mikro pengawal akan membaca apa kehendak tugasan. Ia menerima arahan di mana output dia kepada mentol. Mentol akan sama ada menyala ataupun padam. Jika ada lagi sama ada perseorangan ataupun CEO mengatakan bahawa itu bukan pengatur caraan, saya nak minta dia pergi ke sekolah semula lah. Jadi apa yang kita fahamkan, sebenarnya yang mengajar ni adalah cikgu, bukan daripada mana-mana syarikat. Sebab kita tahu pembelajaran sekarang ni PAK 21 yang dimasukkan, iaitu kalau merujuk pada DSKP, saya mengatakan DSKP adalah kebat. Merujuk pada buku teks, saya mengatakan buku teks adalah kebat. Sebab apa saya kata kebat? Sebab dia memberi tajuk saja, iaitu tajuk dia adalah reka bentuk mekatronik. Kita nak terangkan dalam reka bentuk mekatronik. Sebab tu apabila saya mengajak kamu pada siri-siri yang lepas, saya mengajar kamu berkenaan dengan kod warna perintang. Ada tak? Ada tak dalam DSKP kod warna perintang? Ada. Sedangkan saya perhatikan buku tingkatan 2 pun tidak ada gambar perintang. Buku tingkatan 2 ada gambar. Buku tingkatan 2, cuba kamu tengok muka surat berapa, Azim? Yang ada gambar LED. Muka surat 87 hanya ada komponen LED je. Jadi jika kamu nak beli perintang, kamu sendiri tak kenal perintang. Sedangkan dalam buku teks berkenaan dengan simbol dan juga kefungsian bagi komponen elektronik ada, tapi kamu tak kenal perintang yang mana satu. Itu dikatakan kebat. Saya takkan kata DSKP silap, DSKP salah, buku salah, semua salah. Yang betul CEO. Kamu tahu tak CEO tu apa dia? CEO ni adalah pengarah. Kalau syarikat saham rahat, kita nama dia sebagai CEO, itu pengarah. Jika bukan syarikat saham rahat, kita letakkan CEO tu sebagai pengurus. Jadi oleh kerana dia berdaftar atas nama syarikat sendirian berhad, dia bagi gelaran pada diri dia, nak bagi cikgu tengok betapa hebatnya CEO. Jadi cikgu bila tengok CEO terus rasa risau, rasa rimat. Sebab CEO ni pandai gertak. Semua kejayaan di hadapan satu hati. Ni perintang. Jadi yang ni perintang ada dua jenis. Satu perintang tetap, satu perintang boleh laras. Jadi dalam buku Kemarahan Hidup, dia lebih jelas dan nyata. Tetapi dalam buku RBT, dia adalah kebat.
tentang perintang tetap 10K. Bila dia tulis dalam buku 10K, kamu tahu tak warna apa bagi 10K ni? Merah, ungu, merah. Baru dia letakkan angka. Kamu jangan tengok benda lain, kamu tengok LED lah. Okey. Sentuh. Jangan lepas, sentuh ya. Okey, tengok. Nyala lama tak dia ambil masa? Lama. Transistor saya buang. Sekarang saya buang transistor hanya menggunakan IC muzik saja. Kaki transistor dia duduk di sini ni, yang hijau dengan putih. Lagi satu kaki jumper ni yang saya duk pegang jumper ni jumper. Ni saya letak dia direct di sini. Jadi bila saya nak bagi dia kuat, saya perlu guna transistor. Nampak? Ni perbezaan dia bunyi. Menjunjung hasrat yang utama, ayolah kita semua bersama padu tenaga menjalankan keilmuan demi masa depan. Bersatu hati menjunjung hasrat yang utama, ayolah kita semua bersama padu tenaga menjalankan keilmuan demi masa depan. Ayolah kita semua bersama